berjalan tu macam mana? Tapi kalau dah tu jodoh tak apalah, alhamdulillah lah kan. Dia nak menantu yang hidungnya panjang sikit kan, yang muhabbat piar kartiho kan, iya ya. Jadi itu sebabnya kan soalan saya ni, kenapa nak kahwin? Mak bising tu. Mak memang bising. Bila dah kahwin bising lagi. Bila kau nak beranak ni? Lepas tu dia lelaki yang nak kau, bila nak dapat anak perempuan? Sudah dapat anak perempuan, beranak kau jauh kau, bising juga. Beranak kau cuma bising juga. Mula-mula tadi bising sebab tak beranak, rasa peduli lah. Biasalah tu orang tua, biasa dia risaukan kita. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang ni bila kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin lah, dengan saya yang belum kahwin. Yang seorang ni kenapa kau nak kahwin? Garam tengok budak perempuan tu, lagi tahu. Susah nak jumpa orang lelaki ni yang cakap, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya lelaki yang kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Macam tu lah, yang faham lah ya, macam tu lah. Dia dah tak ada jawapan lain, tu je jawapan yang boleh bagi kan. Sampai hati abang buat saya macam ni, tergamak abang ya. Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Cubalah, kau lepeh-lepeh lah, kau tak lepeh saya tak tahu dah. Itu boleh percubaan lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, barisan jantung kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari kan? Jadi malam ni kita datang, saya pun seronok datang sini sebab first time masuk ke surau ni. Masjid depan tu dah pernah dah kan. Surau ni cantik betul ya. Saya nak naik atas dah tadi kan, perempuan sembahyang kat bawah, lelaki sembahyang kat atas tadi kan. Rupa-rupanya ada jalan, saya salah parking, patutnya belah sini okey lah ya. Tahniah lah, ramai betul. Saya ingat 15,000 tak kurang lah. Bagus lah kan, bagus. Setiap hari ramai macam ni surau ni, okey kan, steady. Hari ni tajuk yang dah dipilih oleh pihak Jawatankuasa Penganjur adalah rahsia keluarga bahagia. Tak ada rahsia lah kan, ya hari tu kan. Tapi ialah rahsia ni akan jadi, tidak lagi menjadi rahsia kalau ianya dah dibongkarkan. Sebenarnya jalan tu dah ada, cuma tinggal lagi nak buat ke tak nak buat. Benda paling basic sekali kalau kita tengok, contoh ikutan terbaik, dah tahulah Nabi, dia dalam keluarga ni 3 perkara yang paling mustahak kita kena tahu dari dalam hidup, dari sudut pandang pasangan lah kan. Yang pertama, nak bahagia ni tak ada jalan lain, tak ada jalan lain melainkan ikut syariat Islam, tak ada jalan lain. Yang datang malam ni kebanyakan ni semua paling bahagia sekali dalam hidup ni ya. Yang tak bahagia tu time macam ni, dia lepak kedai makan depan tu lagi, relax ada kan, dia rasa macam bahagia lah. Tapi sebab apa? Dia ada tempat lain, tak ada tempat lain yang menyebabkan dia bahagia tu sebab duduk situ. Kita ni lain, kita dah huru-hara dah ni, dengar orang azan huru-hara dia relax lagi kan, macam tak ada apa-apa, macam tak bersalah macam tu kan. Jadi alhamdulillah, ni antara orang yang bahagia, hati dia tenang. Tapi bahagia tu sendiri pun macam-macam. Ada orang cakap bahagia tu banyak duit berbahagia kan. Tu kemudianlah kita huraikan. Pertama nak bahagia kena ikut syariat Islam. Yang kedua, nak bahagia kena ingat tak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan itu adalah merupakan proses berterusan, tak berhenti dia. Tu sebab dah tua dah ni, dah 60 umur berbunyi itu, tak faham betul aku lelaki, aku ni nak apa tu kan.
tak apa kojo kan. Sorry, tak faham betul I dengan suami I macam tu kan. Cakap ni 9 tak faham lah kan. Sini ramai Jawa ni kan. Sungai Kantan nama kan. Untuk makluman, mak saya berasal daripada Kajang. Mak saya lahir di kampung Sungai Balak, Kajang. Dulu Jawa dulu, mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Campur Jawa campur Minang jadi Janang Bantal kan. Kemudian mak saya merantau lah, arwah atuk saya, dia Jawa, dia bawa. Dia berguru dengan guru sate kajang betul lah dulu. Panggil arwah atuk saya tu kat kampung Sungai Buloh tu dulu panggil warais sate tu. Adik-beradik mak saya 9 beradik tu cucuk sate daripada kecil. Tu sebab saya tahulah sate sadap tak sadap kan. Ramai tak semestinya sadap tu macam tu kan. Saya tak sebut siapa, macam tu lah ayat kan. Macam tu lah kan. Jadi yang kedua, tak ada pasangan yang kenal pasangan, melainkan tu proses berterusan. Ingat tu. Jadi jangan pula aku tak faham dia lah, jadi kita tak, tu proses berterusan. Nak pula perangai berubah-ubah. Perangai berubah-ubah. Manusia ni kena ingat, perangai boleh berubah tau. Perangai boleh berubah. Yang susah nak berubah sikap. Kalau dah degil tu degil lah macam tu. Itu bukan perangai. Perangai lain, sikap. Dia tak nak terima lah. Itu sikap. Tapi kalau dia dalam tak nak terima tu, dia masih lagi boleh tolerate sesuatu perkara, itu perangai. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Laki I tak macam laki you, tak ada, jangan. Isteri dia lagi cantik, isteri dia lagi baik, isteri dia lagi pandai masak, jangan. Biarlah tak sadap macam mana tuan-tuan ya, orang lelaki tolan je lah. Tak sadap pun bini kita masak, tolan dan anggaplah sadap kan. Kalau tak boleh makan mana pun cakaplah, abang memang sekarang ni makan tak nak banyak sangat gitu. Pesan kat dia jangan masak banyak, sebab lagi banyak lagi tak sadap gitu kan. Macam tu. Jadi cakap dengan itu dalam hati lah, dalam hati, nak jaga hati kan. Dia lagi sadap kan, dia makan dengan kawan tu lagi sadap kan. Contoh lah ini contoh. Jadi siapa yang kahwin memang nak akan tu ayat tu. Dulu kalau saya ingat lah, waktu saya kecil-kecil dulu banyak kursus-kursus kahwin, kursus-kursus untuk keluarga ni, motivasi keluarga bahagia. Lepas tu rumahku syurgaku. Sekarang ni sakinah mawaddah warahmah. Sekarang lepas tu saya dapat tajuk tu, elak derita cari bahagia. Dulu lain sekarang lain. Macam tu kan. Macam tu lah. Ya dah lain, dulu kuih kan gomok, macam mana makin kahwin makin lama makin lebar pula kan. Macam mana makna senang hati tu elok macam tu. Kenapa laki kau gomok? Makna bini pandai boloh kan. Bagi masak jadi sadap, ya bini tu masak okey lah kan. Isteri lebar, hati senang lah tu kan. Contohlah. Jadi semuanya yang kahwin mengharapkan keluarga tu mendapat ketenangan, kasih sayang dan juga perasaan belas. Belas ni bukannya kesian tau. Belas ni dia tengok isteri dia tu tak sampai hati, tengok isteri dia buat kerja berat-berat. Macam tu. Dia tengok suami balik kerja tak sampai hati, dia belas perasaan. Automatik dia bancuh air, tak payah tanya lah kan. Nampak suami balik, abang duduk sekejap, duduk sekejap. Kenapa? Duduk. Suami balik apa hal? Pokoknya bawa air sejuk untuk suami dia. Macam tu baru steady. Ini tanya, lambek balik. Kawan tu ponek tu. Kau sound dia, lambek balik. Ingat rumah ni hotel. Rumah sound kan. Tu penyakit tu kan. Orang tua-tua dulu-dulu mana ada ayah tu balik lambat ke apa, tanya pun tidak. Tapi bila duduk automatik bawa air. Macam ni lah kan. Memang tak ada alih macam mana. Tak apa. Contoh kan, bagi jemput bang minum macam tu je. Orang dulu kalau makan kan, saya ingat arwah atuk saya tu, dia seorang je makanan nasi lauk komplit dengan tudung saji. Orang lain semua makan kat tikar bawah. Steady dulu, ketua keluarga dulu. Lepas tu yang bawah makan slow-slow je, sebab tunggu atuk bangunnya mesti ada lauk lebih. Macam tu kan.
Ataupun makan ramai-ramai dulu, semua berebut nak duduk sebelah ketua keluarga, sebelah ayah kan. Untung-untung kan. Iya, dulu lagi bongsu anak tu lagi banyak sumbing pinggan tu. Yang lagi sulung lagi elok. Dia dah ada dah ni cawan alung ni apa, dia dah tahu dah berebut ni. Cawan arwah ayah dia, cawan ayah dia tak sama. Biasanya ayah tu memang bekas apa ni, arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada dulu beritahu. Pinggan dengan cawan ketua keluarga mesti beza pada orang. Sebab dia ketua keluarga. Pinggan dia, gelas dia tu besar, bukan biasa ni, besar yang kan kawan dulu kan macam tu. Tak ada siapa berani usik cawan tu. Ni cawan ayah ni, tak berani usik. Sekarang tak ada. Sama ya IKEA. Sama cawan RM3 tu. Heboh dia, bangga. Kat IKEA murah, kan, bangga. Tu sebab saya kata tadi, bila bagi tu dengan alas. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Macam ni, siap alas. Anggaplah ni alas. Kan? Bila bagi dekat suami, bang jemput minum lah, nampak? Cara kita pegang tapak ni, kita pegang dia punya alas. Jemput minum bang. Suami pun ambil, yalah, terima kasih lah. Pam, dia ambil dia dulu. Macam tu. Ini, jemput minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Iya. Kan itu cara dia kan. Tu, sebab ramai yang tak perasan benda ni. Tapi pinggan dengan cawan tu janganlah lain sangat, kan. Besen bagi. Kau ingat aku itik apa lelaki tu kan. Janganlah macam tu, bosan benar tu. Senang tak ada tambah lagi dah, makanlah popeh tu dia kan. Tak. Pinggan dia tu lain. Tu sikit lah saya nak cerita kan. Kemudian rumah tangga yang bahagia adalah dambaan cap pasangan yang sudah bernikah. Rumah tangga yang bahagia tentu tidak dapat terjadi tanpa adanya proses pembelajaran dari pasangan masing-masing. Perkara ini disebabkan kebahagiaan rumah tangga bukanlah sebagai hasil yang tiba-tiba, melainkan proses yang berterusan. Baru kahwin 2 bulan, 3 bulan jalan pegang tangan, bahagia betul, belum lagi. Itu baru mula. Bak kata orang Kajang tu beginning. Macam tu lah kan. Baru mula. Masuk tu kontut pun, ni sedap betul lah. Tak macam hari tu lagi sedap. Tahu tu kan. Sebab bulan yang pertama baru proses nak kenal-kenal, nak tahu-tahu ragam masing-masing. Satu-satu keluar perangai baru tahu. Tidur sebelah baru tahu kawan tu tidur serupa dinosaur yang dah pupus tu. Kan, meraung, tidur meraung. Pahal dah. Yang seorang tu tidur mesyuarat. Siapa nak cakap dulu, dia kata kan. Ada kan. Baru dia tahu kan. Kesian dia tinjau-tinjau luar tu. Masuklah dalamnya. Masuk ni ada kosong lagi ni. Masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Kesian terlangak. Kan hilanglah selipar luar tu. Masuk dalam. Ni dalam ada lagi tempat perempuan ni, masuk dalam. Kesian ni kan. Tu yang atas grandstand ni. Dahsyat lah yang atas grandstand kan. Macam tu lah ya, jadi proses tu proses berterusan, bukannya tiba-tiba. Pasangan bagi, dan kita Islam meletakkan perhubungan ni satu yang sangat mulia. Kita tengok di barat kan, ada yang berkahwin sampai dah ada 3-4 orang anak. Dia tak kahwin. Dia berduduk sekali, boyfriend girlfriend, duduk sampai ada 3-4 orang anak, dan itu biasa pada dia. Itu anak dia, itu ayah dia tahu, tapi mak ayah tak kahwin. Bila ditanya oleh wartawan, sebab dia ni selebriti jugalah, mungkin ahli sukan, pemain bola sepak terkenal, mungkin artis. Orang tanya, you tak nak kahwin ke? Buat masa ni belum terfikir lagi. Anak nampak. Ya, bayanglah macam tu lah punya teruk memandang ikatan perkahwinan tu macam tu. Sedangkan kita tak kan. Tu sebabnya pada yang belum kahwin malam ni jangan kecewa ya. Jangan sedih-sedih. InsyaAllah ada jodohnya nanti adalah kan. Yang budak-budak janganlah kata mana kan. Sabar sabar. Jadi makna kata kalau yang belum berkahwin mungkin jodohnya belum lagi. Ada orang jambatan dia pendek cepat dapat jodoh.
Ada orang jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu. Semualah macam tu lah. Jadi yang faham lah, tak faham tak apalah kan. Jadi Islam sendiri memerintahkan agar manusia yang bernikah menguruskan keluarganya agar terciptalah yang kita sebut tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya bukan satu perkara yang mudah, tapi juga bukanlah satu perkara yang mustahil. Dia tak susah, tapi bukan kata benda tu mustahil. Sebenarnya dalam perkahwinan sebenarnya dia bukannya dua-dua kena bercinta, bercakap macam semua happy, tak ada masalah. Masalah mesti kena ada, tapi cara kita menghadapi masalah tu penting. Anak sakit lah bang, anak sakit tak apa-apa, awak apa ni, siapkan anak, biar saya bawa dia pergi klinik. Dia dah ada dah sistem tu, nampak tak? Dia orang yang bermasalah, anak demam, itu apa kau cakap dengan aku pula, ni aku doktor, anak dia bergaduh, nampak? Ada orang macam tu. Awak pergi lantar pergi klinik lah, abang tolong lantar, saya nak masak lagi nak ni. Asyik-asyik aku lah, kau tak nampak ke aku ni sibuk? Nampak? Dia jadi pertikaian kan, nampak? Sedangkan ada je keluarga, tak apa, awak siapkan anak, kejap lagi saya hantar dia pergi klinik, awak tunggu je kat rumah, tak apa. Tak apalah bang, biar saya yang pergi hantar. Sampai berebut hantar anak pergi klinik. Akan siapa pula nak jaga rumah? Tak ya pula, tak apa, awak jaga rumah, biar saya hantar anak. Benda boleh settle, tetapi setiap orang memandang benda tu berbeza. Saya ni sibuk, saya dah lah pengurusi surau, surau Al-Islahiyah, habis semua, Sungai Kantan, Sungai Robong, Sungai apa semua dia jaga, contohlah kan, habis semua. Jadi I sibuk, please jangan bebankan I dengan benda-benda macam ni, gitu kan. Ada orang jadi masalah benda tu, nampak tak? Tu sebab saya kata tadi, maknanya dia bukan satu perkara mudah, tapi tak juga mustahil. Sebab ada je orang yang berbahagia. Adakah orang yang bahagia tu tak ada masalah? Ada masalah. Sebab kata orang tua-tua dulu, cantik dipandang, bulan mengambang tak orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Contoh mesti ada, bab duit, bab anak sakit, anak-anak serontak sakit. Hari tu waktu PKP, ya Allah, lagi tahu bergaduh itu PKP. Sebab yang jantan tak bekerja di rumah, tengok TV main game, tengok TV main game, tak panggil bini tu. Yang anak pula PDPR pun tak join, main game je. Banyak masalah gitu, banyak masalah. Berlakulah keganasan domestik, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Jadi makna kata sakinah, mawadah, warahmah ni proses yang berterusan dan harus dipertahankan, dan bukan sekali tercapai terus menerus, tetapi dia akan melalui proses-proses tertentu. Yang pertama kena ada adalah kesatuan dalam rumah tangga. Kesatuan dalam rumah tangga ni perlu ada untuk memastikan kehidupan dalam rumah tangga ni dapat dicapai ke arah yang harmoni dan juga tenteram. Namun demikian, perkara-perkara asas ini kalau tak ditentukan daripada awal, maka sudah tentu rumah tangga ni tidak kuat dan boleh menjadi satu asbab untuk keretakan rumah tangga. Antara yang kena tengok tujuan berumah tangga, kenapa nak kahwin, tu benda basic. Tu sebab imam sebelum nak nikahkan orang kat surau ni, imam tanya, kenapa kamu nak bernikah? Boleh saya tanya? Soalan tu, jawablah seorang tu, mak bising. Untuk makluman semua, seorang ibu memang kojo bising. Dia akan bising dengan anak dia, tapi tujuan bising tu sebab dia risau anak dia. Kadang-kadang dia bising, bila kau nak kahwin, bila kau nak kahwin. Soalan yang paling orang bujang takut setiap kali hari raya. Berkumpul lah semua tanya, bila kau nak kahwin? Kau tak nak kahwin ke? Rugi je kau. Ada arwah Tok Ngah saya dulu kat Batu Kikir, kau sambung belajar lagi? Lambik lah kau kahwin, dia kata tu. Soalan tu lagi keluar, sambung belajar. Kan kita duduk kat bandar ni kan ramai yang sambung belajar. Saya dulu sambung belajar, habis diploma 3 tahun, ambil pula degree in law. Bila ambil undang-undang ni, tak ada pula kredit transfer, bulat sampai tahun. Semua belajar, syariah belajar, civil belajar, semua belajar. Kan? Lambik lah kau kahwin. Lepas tu ada seorang mak saudara tu cakap, kalau lambik kau kahwin, tak ramai lah anak kau. Dia cakap macam tu. Lepas itu arwah Tok Ngah tu kata, apa pula? Lagi lambik, kahwin lagi ramai anak Nak pula? Terperanjat. Nampak tak ayat dekat macam tu. Arwah Tok Ngah tu cakap.
kan? Jadi sebenarnya bukan kita menentukan. Cara cakap tu macam nak ambil alih kerja Tuhan. Kadang kita terlupa tu. Kau ambil kahwin tak ramai lah anak kau, jangan cakap orang tu kahwin lama dah, anak seorang pun tak ada. Nak cakap macam mana kan? Dia bukan itu. Tu sebab hati-hati bila bercakap kan. Kita jumpa menyakitkan hati orang ya. Belum kahwin lagi? Belum. Saya doakan awak dapat jodoh yang terbaik. Macam tu cakap baru betul. Kau memilih sangat, memanglah kau dah pilih. Kau main sapu di Bangla atau berjalan tu macam mana? Tapi kalau dah tu jodoh tak apalah, alhamdulillah lah kan. Dia nak menantu yang hidungnya panjang sikit kan, yang muhabbat piar kartiho kan. Iya ya, jadi itu sebabnya kan soalan saya ni, kenapa nak kahwin? Mak bising tu. Mak memang bising. Bila dah kahwin bising lagi. Bila kau nak beranak ni? Itu dah lelaki anak kau bila nak dapat anak perempuan. Sudah dapat anak perempuan, beranak kau jawab kau bising juga. Beranak kau cuma bising juga. Mula-mula tadi bising sebab tak beranak, rasa peduli anak. Biasalah tu orang tua, biasa dia risaukan kita. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang ni bila kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dengan saya yang belum kahwin. Yang seorang ni kenapa kau nak kahwin? Garam tengok budak perempuan tu lagi tahu. Susah nak jumpa orang lelaki ni yang cakap, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya lelaki yang kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Macam tu lah, yang faham lah ya. Macam tu lah, dia dah tak ada jawapan lain. Tu je jawapan yang boleh bagi kan. Sampai hati abang buat saya macam ni, tergamak abang ya. Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Cubalah, kau lepes lah, kau tak lepes saya tak tahu dah. Tu boleh percubaan lah kan. Tak ada lah sebenarnya orang lelaki kena ingat, keadilan ni bukan melihat kepada berapa ramai isteri kita. Kadang-kadang dengan seorang pun tak mampu berlaku adil. Betul tak orang perempuan? Aku saja nak test volume pun nampak tak kan? Nampak. Jadi tipis lah ya harapan orang sini. Kuat nak sorang tu. Tapi betul lah, seorang pun tak mampu berlaku adil macam mana kan? Tapi kalau mampu tak apa, betul tak orang buat kan? Kalau mampu tak apa, ni tak mampu, betul tak orang buat? Tak lopeh tu kan, tak lopeh, saya cuba tadi tu kan. Ya, sebenarnya keadilan tu yang sunnahnya, sebenarnya kita kena faham sunnah kahwin lebih ni adilnya tu. Macam mana nak buat? Ui, borek tuan-tuan kan. Jadi tu sebab orang perempuan dalam mahkamah jangan emosi. Tahu? Contoh suami mohon untuk poligami, jangan emosi. Menangis meraung, saya tak setuju, hati saya sakit, tak mahu macam tu tu. Macam mana kalau suami kamu nak poligami? Yang Arif, saya sebagai seorang wanita muslimah sangat bersetuju dengan poligami ni, cuma saya bimbangkan kemudaratan yang berlaku ekoran daripada kegagalan suami saya berlaku adil nanti. Maka dengan itu saya mohon untuk membangkang. Oh, macam tu. Kenapa pula kamu cakap macam tu? Dengan ini saya sertakan, saya kemukakan salinan penyata gaji suami saya. Berapa banyak yang dia keluarkan untuk keluarga, berapa banyak yang saya keluarkan untuk dia. Untuk makluman yang Arif, suara dalam dia pun saya belikan. Macam mana cara dia nak menjaga perempuan lain? Macam tu cakap. Ni emosi mau. Apa benda tu macam hati-hati ni. Mengarung dekat media sosial. Buat apa? Dekat mahkamah tu cakap. Bila wartawan tanya, macam mana kes perkembangan kes hari ni? Minta maaf, kita serah pada mahkamah, kita doakanlah yang terbaik. Sudah macam tu. Kau berdrama-drama lagi dengan wartawan tu. Kan? Wartawan ni dapat kau cakap sikit, dikombangnya panjang je tu. Ya main. Saya dulu masa saya berlakon, tak ada lah pahanda benar, saya berlakon filem This Is Pilah, watak tak sampai 2 minit dalam tu. Yang ni ada berapa second, ni berapa second. Wartawan tanya saya, setelah berlakon ni, kalau ditawarkan untuk berlakon dalam filem yang lain, adakah saudara Samsul Rebat akan bersetuju untuk terima? Saya lama saya menung, saya fikir soalan ni apa maksud dia ni. Saya pun jawab, tengoklah jadual ceramah saya macam mana, kalau ada gap, ada kosong, boleh lah. Maknanya setujulah. Dia tanya lagi, tak, maknanya tengoklah kekosongan. Kalau ada kekosongan,
Bolehlah kot. Maknanya Cik Samsul Debat, Saudara Samsul Debat setujulah kalau ditawarkan untuk berlakon filem yang lain. Iyalah, tengoklah jadual ceramah saya. Setujulah. Iya, tengok jadual ceramah saya kata dia tu. Kau tahu apa keluar besok tu dalam surat khabar tu? Samsul Debat ingin mencuba watak yang baru. Kau tengok. Macam mana dia boleh pergi ke situ? Oi, saya tulis balik dalam media sosial, saya tidak pernah melakukan kenyataan seperti ini, tapi nyata kenyataan yang diputar-belitkan oleh pihak-pihak tertentu tidak bertanggungjawab. Macam itulah, tentu berhati-hati. Kenapa kita? Sebab selagi kita belum, macam contoh kisah hati-hati ni, selagi dia belum berpisah, belum dimuktamadkan perceraiannya, apa juga kita ceritakan, kita berkaitan dengan seseorang yang bernama suami bersama isteri, itu adalah aib kalau keluarga, berdosa kalau kita dedahkan ke orang. Itu kena faham. Apatah lagi dengan geng-geng kupik buah mangga, makan ke atas pangkin, berburak sesama jiran. Lagi tak boleh. Ya Allah, kau tahu tak si Senah? Kenapa weh? Geng-geng tu kan jangan buka-buka cerita. Suami aku, kau tahu tak, payah. Cakap yang baik-baik je. Faham okay. Fair lah kan, saya pun tak adalah ni sangat kan. Macam itulah nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam rumah tangga. Kena ingat rumah tangga ni macam kita menguruskan syarikat juga, macam menguruskan organisasi. Dia kena ada dia punya mesyuarat, perbincangan dia kena ada perbelanjaan yang nak dibuat, perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Beritahu, abang tengok perbelanjaan keluarga kita ni macam mana, kena cerita kan. Dalam rumah tangga kena ada. Kalau tak ada nilai-nilai yang sama, maka sukarlah masalah diselesaikan. Contohnya, kita dah setuju kita dengan ini mengambil pendekatan rumah kita ini akan mengamalkan perbelanjaan berhemah. Kita tak boleh membazir lagi dah. Lepas tu isteri pun angkat tangan. Boleh tak saya syorkan bahawa perbelanjaan ni bang termasuk juga pembaziran yang berlaku untuk pembelian sport rim dan sebagainya. Contoh dia kata, wah, dia tahu suami tu, suami suruh orang semua cut bajet, dia tukar sport rim tiap bulan, cala sikit dia tukar, cala sikit dia tukar. Contoh kan. Ui, masa tu oh yalah, setuju supaya jelas. Dia tak nak lah isteri tetap berbelanja macam tu, suami puas lah naik kat perut. So benda tu tak selari, dia mesti sama, dasar tu sama. Dengan anak-anak pun kad perbelanjaan sekolah anak, kalau selama ni kita putuskan RM2 satu kepala setiap hari, kita akan kad menjadi RM1.50. Pesal angah tak puas hati kan, kerana kita macam ni. Pandai-pandailah untuk kad bajet. Lepas tu anak yang nombor 3 tu kak, kebetulan sekolah agama, saya cadangkan kita semua puasa sunat Isnin Khamis. Wah, seorang nampak tak? Cadangan-cadangan tu bagus lah. Nampaknya perbincangan keluarga ada. Kita nampak benda tu simple tau, tapi contoh contoh. Kita cakap dengan anak kita suami isteri kan, suami isteri nak beli kereta. Nak beli kereta apa? Nak beli kereta ni kan begini. Yang kalau apa lah, beli kalau putih cepat kotor lah bang. Kalau beli kalau hitam okey sikit. Okey juga kita beli. So ayah dengan mak ni buat tau. Dia dah decide sebenarnya. Dia ajar anak-anak bincang. Ayah rasa ayah nak beli kereta, cik. Tapi sebenarnya dia memang dah decide tadi ni. Dengan suami isteri dah decide. Dia tanya, nak tanya anak-anak ayah, anak ni baru dah jah 3, dah jah 4, jah 6. Apa pandangan? Ui, bagus tu, bestnya. Bila nak beli? Itulah, tapi tak tahu ni nak beli putih ke hitam. Lepas tu anak cakap, kalau putih lah cantik. Itulah, cantik juga kan. Cuma kita orang takut juga, cik. Sebenarnya dah decide hitam tadi kan. Dia pun cakap, tapi takut juga kalau putih nanti cepat kotor. Kalau hitam tu lambat sikit kotor. Aku contoh beli hitam lah. Betul ni? Iyalah, belilah hitam. Okeylah, macam tu ayah ikutlah cadangan anak ayah ni. Wah, sebenarnya dia dah decide suami isteri tadi. Kemudian bila beli kereta hitam, jemput anak balik sekolah, tahu apa anak cakap? Anak cakap kawan, dia kata, ayah aku beli kereta hitam. Dia tanya aku tu. Aku yang cakap beli hitam tu. Kata dia beli hitam. You, ayah aku dengan cakap engkau. Kita orang bincang. Faham tak? Doa kan, sistem kan yang sama. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, aku sayangkan anak-anakku. Ya Allah, sebut nama dia, Along, Angah, Along, Acik, Atih kan, adik. Seboleh orang kena semua sebut. Jadi
Weh, malam tadi ayah kita dia doa, dia kata dia sayang kat kita. Dia cakap dengan kawan dia kat sekolah. Ayah awak dia tak doakan awak. Jangankan doa, semayang pun tak. Dia seorang pula cakap. Contohlah. Contoh. Kan? Dia benda tu kita rasa kecil tapi besar pada anak tu. Nampak tak? Tu saya kata tadi. Jadi itu sebabnya maka perlunya satu nilai yang sama dan juga berhubungan bagaimanakah setiap keluarga menjalankan fungsinya. Saya kata fungsi ni tu yang saya kata ada 5 kunci keluarga bahagia. Nanti kemudian kita cerita niat. Kemudian seterusnya apa? Niatkan perkahwinan ini, hubungan ini sebagai satu ibadah. Bayangkan kita niat kahwin kerana ibadah. Ya Allah Akbar. Proses nikah ibadah, jamu makan semua kita niatkan Allah ibadah. Suami isteri bersama kerana Allah ibadah. Ini cerita betul. Kita peluk isteri kita kerana sayang kita kepada dia tu, kerana Allah, disebabkan dah halal hubungan tu, kita peluk mesra sebab nakkan mencipta hubungan tu, sebab sayangnya. Macam mana Nabi mesra pada isterinya, kita pun mesra pada isteri kita. Nabi sendiri pun berlemah lembut dengan isteri ya. Nabi pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Macam tapi tak lembut-lembut, ini kasar menjerit ni. Weh, macam mana tu suami macam tu? Oh tahu itu batak tu. Kau jerit macam mana? Jadi isteri sentiasa hidup dalam ketakutan. Dia rasa tak selesa hidup berpuluh tahun dengan suami yang langsung tak ada kasih sayang. Macam mana? Itulah yang dialami ada setengah orang. Ada tu lagi pula mencarut pagi ke malam. Ada banyak kita dengar kan. Macam mana dah rezeki aku dia kata kan. Ada perempuan yang sabar besar pahala dia. Tu belum cerita lagi. Nabi juga sebut kan, seperti mana kamu menyahak ke atas isteri-isteri kamu dalam khutbah takhir Nabi, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Apabila telah disempurnakan, maka hendaklah kamu menyempurnakan, berikanlah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengar makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ada ayat hujung Nabi sebut dalam suasana kasih sayang. Bagi tu bagi. Nah, duit belanja bulan ni ambil, bukan macam tu. Yang ni duit belanja bulan ni, mudah-mudahan dapat ayang meneruskan kehidupan pada bulan ini dengan baik. Abang ambil susah yang tinggal tu. Abang setakat RM20 tak payah bagi lagi. Tu masalah orang perempuan kalau macam tu. Sikit syukur, banyak pun syukur. Suami bagi RM20 risau. Abang bagi sayang banyak ni abangnya duit belanja ada tak? Macam tu lah tanya. Tak apalah, hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Abang ada banyak, besok abang bagi banyak. Okay, love you too. Kerasnya takdir. Macam tu. Tu tajuk drama Aku 7 tu. Saya tak tengok tapi orang share dalam TikTok. Macam tu kan. Tapi betul lah. Jadi mana kata dia bagi dengan suasana kasih sayang. Kalau banyak, buat cara banyak. Ya, ni kebetulan ada lebih, ambil lah. Berapa tau dalam envelope tu? RM2,000 untuk belanja bulan tu. Saya nak tanya perempuan, setuju tak setuju? Tengok. Mata duitan kata. Itu baru test tu, dia punya setuju dia. Tapi betul lah tu kalau suami bagi. Cuma orang perempuan bila dia nak, suami nak bagi RM2,000, kalau ada orang perempuan tu bekerja, dia boleh je cakap, abang tak apalah bang, duit ni abang simpan, saya kan kerja, saya pandailah cari duit sendiri, abang tak perlu risau. Masih tau bang. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Jadi sebelum kau bagi, kau fikir dulu. Kau bagi memang takkan berpusing duit tu. Dia capai tahu tak apa. So hati-hati. Tapi boleh bagi, betul. Boleh menggembirakan isteri, bagi. Orang perempuan ni dia sukakan pemberian sebagai tanda ingatan. Dia suka hadiah, bagi ya dia. Dia bukannya nak yang besar-besar pun, kecil-kecil pun tak apa kan.
Macam Habib Joel kan kecil je. Mak badangung lagi. Mengangguk dia tu macam ni kan. Itulah dia. Jadi niat penting. Perbetulkan niat kita. Dalam bab nafkah ni kadang-kadang ramai lelaki tak perasan. Tu saya selalu sebut. Ada ramai lelaki marah saya tapi kena cakap. Dalam bab nafkah, orang lelaki mesti utamakan isteri dan anak-anak dia, kemudian barulah orang selain itu, termasuklah mak dia pun kemudian dalam bab nafkah. So seorang ibu yang belajar agama, yang rajin datang surau islahiyah ni, maka bila anak dia bagi duit belanja, mak ni duit belanja bulan ni, nanti dulu kau nak bagi kat mak ni, nak tanya dulu isteri dengan anak-anak kau bagi tak? Dah settle dah bulan ni. Yalah, makasih banyak ya, mudah-mudahan murah rezeki kau. Macam tu. Jadi makna risau. Tetapi dalam keadaan tertentu boleh, dalam keadaan darurat, suami cakap dengan isteri, ya abang minta maaf tau, kenapa bang, bulan ni abang tak boleh bagilah duit belanja bulan ni. Kenapa pula bang? Mak nak operate, mak tak sihat, mak kena pakai duit ni, abang kena bagi mak untuk ni, boleh tak? Abang, mak abang dengan mak saya juga, bagilah. Macam tu. Nampak tak? Penting tu kena faham. Dan seorang suami pun kena ingat, seorang suami tak boleh halang isteri kalau nak jaga mak ayahnya yang sakit. Seorang suami tidak boleh halang isterinya nak jaga mak ayahnya yang sakit, walaupun suami ni tak ngam dengan mak mentua dia. Dia nak jaga, tak boleh. Aku kata tak boleh, kau duduk rumah. Contoh suami cakap yang tu, maka isteri yang patuh cakap suami dapat pahala, tapi suaminya berdosa. Faham? Tapi kalau suami juga kena ingat, tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Tapi kalau suami beritahu, boleh tak tolong jagakan mak ayah abang ni tak sihat ni? Boleh bang, tak ada masalah. Bila tu? Itulah, kalau boleh gili-gili dengan ni adik-beradik ni, kalau dapat jaga hujung minggu ni, tak apalah, jomlah kita pergi sama, biasa jaga. Sebaik-baik suami, bila isteri tolong jaga mak ayah dia, bagilah insentif keuangan. Maksudnya bagilah upah, tanda terima kasih. Kadang isteri tak nak pun, tapi kita bagi. Itu sebabnya kadang-kadang kan banyak kita dengar yang best tu dia kaitkan negeri tu, Negeri Sembilan. Kau kahwin dengan lelaki Negeri Sembilan, memang kau tak akan balik lagi dah. Kau kahwin dengan perempuan Negeri Sembilan, kau tak akan balik-balik kampung dah. Memang kebetulan ada, tapi negeri lain pun ada juga. Kau jangan salahkan Negeri Sembilan aja. Itu sebab berapa ramai yang lepas majlis akad nikah, dia buat tak majlis penyerahan tu, anak tu kepada pada menantu tu. Buat tak? Banyak mak ayah tak buat. Faham tak maksud saya? Majlis penyerahan. Dia tak payah potong-potong rebet tu. Maksudnya dah selesai akad nikah apa semua, mak ayah ni duduk, mak ayah perempuan duduk menghadap pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Ayah hanya salam anak ni, menantu dia. Ni ayah nak bagi tahu. Ayah dengan ini, dengan penuh rela hati, ayah serahkan anak ayah ni pada kamu. Jagalah dia baik-baik. Kalau ada salah silap dia, tegurlah baik-baik. Janganlah kamu pukul. Ayah sendiri pun tak pukul dia. Dan satu lagi, ayah mohon sangat, kalau dia rindu dengan mak ayah dia nak balik kampung, janganlah kau halang dia balik. Boleh ya? Masa salah, jangan risau ya, jangan risau, insyaAllah selalu balik. Benda tu cakap. Sebab bila cakap tu makna satu benda amanah kita bagi masa tu. Mak, satu-satu ingat. Kui, sabar pula rasa mak ayah ni kan, rasa nak ulang balik nikah anak tu. Nak buat penyerahan balik semula lah, gitu kan. Tapi betul, itu cara dia. Kan? Yelah, nak sorang kena cakap lah. Bapa angkat tak cakap? Yelah, sebab tak wajib, bukan anak dia. Tetapi dia dah bela. Tapi majlis akad nikah tu kan, yang nikah kau oleh hakim. Tapi dia boleh cakap, ni ayah jaga dia dari kecil, kalau dia rindu dekat mak ayah ni, janganlah kau halang dia nak balik. Beritahu, cakap, ya, kena beritahu. Tu majlis penyerahan nama tu. Tapi tak ada lah orang sebut majlis penyerahan anak, tak ada orang sebut lah. Ya. Lepas tu ramai yang tak tahu ni. Kadang lepas tu dah kahwin, ramai yang tak tahu.
Dah kahwin dapat anak pun huru man. Iya, ada orang tu nak bagi nama anak berobot-robot, baru mengandung dah ada anak, nama anak dah ada, nama anak dah ada, baru 3 bulan nama anak kita. Kalau lelaki nyampak kita gabungkan nama kita, nak lambang kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha tu kan. Nama Jepun tu tak gila tu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan ya. Kalau nak ikut sunnah betul-betul, kita disunatkan memberi nama yang baik-baik pada hari ke-7 kelahiran. Nah, hari ke-7. Jangan tergesa-gesa. Relax lah. Siapa nama anak ni? Panggil baby je, belum tahu lagi. Tunggu lagi ke-7 sah, baru kita akan announce. Hari ke-7 ada masuk dalam grup. Dengan ini dimaklumkan, alhamdulillah hari ni hari ke-7 dan nama anak saya ni. Hari ke-7 disunatkan kekah. Buat kekah hari ke-7 kan. Kalau tak dapat buat hari lain pun tak apa. Tapi kalau mampu buat hari ke-7. Tak semesti buat kenduri. Masak ya. Kan, kalau seekor kambing, 2 ekor kambing, masak disunatkan masak manis, jangan pedas-pedas sangat, manis sikit supaya semua orang boleh makan. Dah siap packing, hantarlah kat rumah jiran-jiran. Okey. Macam tu lah, tak payah nak kenduri-kenduri sangat. Orang kita ni kekah tak mampu, dia fikir kenduri lah, pasang kemah lah apa semua. Siap ada buai dengan beranak lah. Lah dia risau dah tu. Kan? Tapi betul, sebenarnya tu dia. Lepas tu lahir je anak dah fikir dah nak tahnik budak tu. Tahnik belah bibir. Tu ingat tu. Bila nak tahnik. Bila tahnik daripada lahir dah boleh dah. Hari kedua ketiga dah boleh tahnik dah. Bawa balik rumah tu dah boleh tahnik dah. Kalau nak cari, nak bagi imam, nak bagi ustaz, cari ustaz yang tak merokok. Yang imam memang merokok macam mana? Dia sementara menunggu budak tu ready sokok. Dah belum? Dah. Okey, dah. Habis sap. Dia ambil kurma tu yang dikumam dalam mulut atau bercampur dengan rokok tadi. Kemudian ditolakkan ke langit budak tu. Berkorut muka baby. Kata tak baby tu cakap apa dalam kepala? Ini dan Hill ni dah. Tahu dah. Tu sebabnya lagi satu, tapi adalah satu tempat saya pergi. Adalah hamba Allah ni, dia agama betul. Semua ustaz yang datang ceramah kat situ, siapa ceramah kat surau tu, semua dia suruh tahnikkan anak dia. Semua dia suruh tahnikkan anak dia. Anak tu dah berdiri. Kau nak tahnik apa? 3 tahun. Ni budak ni. Dia kata budak tengah. Dia kata. Sini kau, buka mulut. Dia cakap apa bodoh kan. Yang baby tu tahnik kan. Ya. Macam tu. Tu ramai yang tak tahu tu. Lepas tu cukur. Kan, cukur rambut, tak ada cukur jambul dah. Cukur jambul depan dia. Kan. Cukur rambut, botakkan tu, biar tinggalkan lepas ni tumbuh yang bersih-bersih rambut tu. Bila dah cukur tu tadah kan, mesin tu tadah. Ambil rambut tu, timbangkan kat kedai emas berapa barat tu, berapa gram, kirakan nilai emas berapa. Kata bapak dah RM120, ambil sekolahkan duit RM120, masuk dalam tabung surau Islahiyah, ataupun sedekah kat siapa, bagilah. Macam tu. Banyak anak perempuan dari segi yang segitu lah, tanam uri tu satu lagi. Ada seorang tu nak tanam depan kau, nak tanam belakang kau. Yang satu tu ada pula ngajar tanam dengan pensel tu. Pernah dengar tak tu? Biar budak tu pandai mengira. Apa kau tak masukkan sekali sijil, sertifikat, CGPA masuk dalam tu? Payah betul. Orang dulu kan. Macam-macam, tapi kita kena tengok ya. Tu contohlah. Ramai yang tak tahu tak apa, belajar belajar. Ya. Ada banyak niat yang dimiliki untuk berumah tangga. Ada yang sekadar kerana cinta manusia, ada yang sekadar kerana harta. Tapi memang Nabi ajar. Nabi ajar kita kalau nak kahwin ni dilihat pada 4 perkara. Nabi kata, pertama, li jamaliha, kecantikan dia tengok. Kena tengok kat cantik tak cantik, kena tengok. Kan, kalau hari pertama lagi tengok muka tak boleh belah,
Aduh, kenapa lah muka kau macam tu kan? Susah juga kan. Tengok cantik tak cantik, tetapi janganlah kecewa macam tu tak dapat lah kita tak cantik. Jangan cakap, sebab kecantikan itu adalah subjektif nilai dia. Kayak orang ni tak cantik tapi kayak dia cantik betul kan. Dia tengok apa? Ya, goma betul ke tengok perempuan tu gigi jarang-jarang, tapi dia sukanya ya Allah, dia suka betul dia. Yang seorang tu pula dia macam ada tai lalat yang berbulu tu, sukalah dia orang comel. Yang seorang tu nak macam mana dah dia pandang comel. Tak percaya, duduk kat bus stand Kajang tu, duduk cuba perhatikan mak laki handsome, bini tu kan mak dia tu orang nak bercakap, sebab penilaian kita tak sama. Kita cakap, woi bini dia lawa, muka laki merayau, woi dalam ayat ni mengutuk orang memang copek, tapi kita tak sadar muka kita macam mana. Tu sebabnya penilaian tu. Pertama, li jamal, cantik kat kita alhamdulillah, tapi walaupun muka suami tidak setampan Aaron Aziz dan Fatah Hamid, walaupun isteri tidak secantik Luna Maya dan Maya Karim, syukur sebab tutup lampu sama. Tak ada yang tutup lampu menyalur muka tak ada. Menyalur muka tak ada. Kedua, tengok lihat, tengok kekayaan dia, tengok duit dia berapa. Bukannya sebab nak mengojorkan, tapi sebab kita tahu kat mana kita nak bermula. Yang ketiga, nanti kita tengok apa? Tengok lihasabiha, tengok keturunan dia. Bagus keturunan dia, baik-baik. Ayah imam, mak ustazah, adik-beradik semua lepasan Jordan apa semua. Ya, dahsyat. Itu yang kalau nak kahwin dengan dia tu memang ayah tadabbur saja. Cuba baca surah ni, cuba sebut sikit maksud itu apa yang kau faham dengan surah ni. Mak garang betul. Janganlah pakcik tak kahwin pun tak apa. Banyak tanya kan. Tak ada lah dia garang mana macam tu. Kadang-kadang tu dia tanya tu, datang 3 budak tu, siapa nama kau? Nama saya Ahmad Duha. Pakcik kau baca surah Duha. Surah Duha atas saya. Wat duha wal laili iza saja. Bagus. Kamu? Nama saya Anas pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum budak tu. An-Nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Senyum. Budak ketiga tu dah comel. Nama Yasin. Ya, nama kau siapa? Sudah apa nak cakap ni. Nama kau siapa? Terus terang pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad, kata. Nampak mana membohong melampau tu, menipu pun agak-agak lagi panjang lah nama kau lah, benda nama betul macam mana kan. Tergolak pakcik tu. Tak adalah pakcik nak try kau punya bacaan ya, kau jangan risau. Kau baca Fatihah, pakcik nak dengar bacaan Fatihah baca. Dengar bacaan Fatihah dia. Iya tuan-tuan. Jangan kata tuan-tuan, saya pun comel tu. Saya bukan comel nikah tu, comel nak dapat tauliah kena interview. Interview semua soalan tanya. Sifat 20. Tanya. Sifat Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Tanya. Kau jangan ingat dia pakai kabel ke, tak ada dah. Kau dah tanya. Kan? Iya. Apa tu? Cuba baca Fatihah sikit ustaz. Dia tanya. Nak kena baca ke kau? Saya tanya. Nak kena baca ke? Kena lah baca. Kan kena jadi imam. Saya biasa saya suruh imam tempat tu jadi imam. Kau baca lah. Kata bila lagi nak test ni saya pun baca lah. Macam tu lah. Orang yang nak menikah tu lagi lah. Nak pocah dada macam-macam tanya ke imam. Sila sebutkan. Dia punya slow tu. Sila sebutkan. Budak tu apa nak sebut apa pula ni. Sila sebutkan bagaimanakah lafaz bunyi apa dalam hati. Istighfar. Dia pun pandang kiri kanan. Istighfar tu apa? Orang yang orang klik astagfirullahalazim. Oh, astagfirullahalazim. Orang tu peranjat kat dia tu. Bayangkan. Iya budak-budak sekarang. Sebutkan rukun iman, kepercayaan Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluaran perlembagaan. Rukun negara baca terperanjat macam mana. Jangan kan. Tapi biasanya imam sekarang ni dia tak ada tahu nak, sebab dia tahu dah pergi khusus. Dah pergi khusus kan. Tak salah tanya banyak nah. Tapi ada imam yang saya kenal lah, Imam Suhaimi nama.
dekat Tanjung tu. Ingat ke? Dia tanya apa tu? Sekarang saya tanya ni. Saya tanya dia, tahu berapa lu pengantin lu? Saya tanya mam, jangan tahu nak tanya mam. Bukan selalu dia kahwin. Baik kita tanya banyak sikit. Biarlah dia berapa lu duit dia tu. Aduh imam macam tu. Ramai dia tengok kawan tu takut selagi benda tu. Dia tanya. Tak sah, jangan susah-susahkan. Kesian. Satu lagi nak nikah ni dia selalu buat apa? Majlis apa? Khatam Quran. Pengantin perempuan nak tu bersimpuh dengan baju pengantin. Contoh dia macam lupa lah. Sini belum mata. Dah macam tarian singo kan. Siap mikrofon macam bismillahirrahmanirrahim. Iza ja la ilaha illallah tahu aku baca. Satu kampung dengar dia baca salat pakai mikrofon. Tu sebab mengajilah tuan-tuan kan. Kemudian jalankan peranan kita sebagai isteri, jaga amanah dan harta suami, layan dan sokong pekerjaan suami, tentunya pekerjaan yang halal. Tak kisah suami kerja apa. Suami kerja apa? Maintenance je. Jangan je tu buang je. Suami awak kerja apa? Alhamdulillah suami kerja ni jaga maintenance dekat pejabat ni. Macam tu kan? Sebab rezeki halal apa yang kita nak malu? Suami saya alhamdulillah merupakan ketua kepada segala pengawal keselamatan di pengawal keselamatan. Masalah lah. Anak lagi lah tengok ayah dia pakai uniform. Ayah steady. Cikgu tanya, ayah kamu kerja apa? Polis. Iya, tak ayah buat polis. Wah, ketua security guard. Kan? Tapi anak bangga, tak apa yang kita nak risau. Kerja yang halal, bukan mencuri, bukan merompak, bukan apa. Nampak tak? Kemudian sebagai ibu jika sudah memiliki keturunan, berperanan untuk didik anak-anak. Didiklah anak-anak dengan ajaran agama. Jangan cakap macam ni tak baik. Didikan macam tu. Ayah balik tu pergi salam ayah. Salam macam mana, tangan mana, macam tu. Didik anak. Berikan kenyamanan dan kasih sayang pada suami. Bagi ketenangan pada suami. Kalau suami tengah kusut, suami balik, saya nak tanya berapa ramai orang perempuan dekat sini, suami balik duduk je kat rumah, terus duduk sebelah pegang tangannya picit. Tak ada yang angkat tangan, tuan-tuan. Ada tak? Ya. Mana bang? Bang, abang lenguh, kesian abang penat. Banyak betul angin bang, melintas angin ni gitu. Nampak? Berapa ramai? Kalau nak masuk syurga, salah satunya macam tu, kenyamanan. Picit sampai keluar angin itu, kan? Dan serta menjaganya. Lagi satu lagi, bila memberi kenyamanan, keselesaan, termasuklah layanan-layanan yang khas itu dan khusus itu untuk mengelakkan suami terjebak daripada maksiat. Saya dulu kerja PBT, saya jadi pengarah nuna penguasaan. Bila pergi masuk rumah-rumah urut ni, bila kita pergi tangkap kan dengan pejabat agama kan, kebanyakan semua lelaki orang. Memanglah tak ada lelaki borok dah, tapi maksudnya dah berkahwin orang tu. Bila tengok gambar kat dalam wallet dia kan, nampak bini lawa. Apa masalah tu? Tu kadang-kadang bukan nak salahkan wanita sepenuhnya. Kalau dah gatal tu gatal, salah dia juga, betul. Tapi kita orang perempuan pastikan mainkan peranan. Banyak agak aduan saya dapat, suami dia kata dia tak dapat apa yang dia nak. Banyak agak kita terima. Dia kata dia kat rumah kalau dia nak benda tu macam minta sedekah tu. Merayu. Budak ni golak risau pula aku. Macam faham pula dia. Tapi betul, hati-hati. Kan Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan rasa saja cari belakang unta. Maksudnya layan suami. Dia kadang peluk je, pelukkan. Suami balik peluk apa? Peluk. Mana yang dapat lah. Macam tu dapat. Dah badan suami tu pun dah semangat kan, peluk loket tu. Okey. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Menurut kajian hormon adrenalin tu kan,
Dia peluk tu hanya ngompek sangat. Tapi yang pastinya kalau peluk isteri sendiri. Kalau peluk bini orang pendek umur. Kemudian jangan mempersulitkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Jangan susahkan suami. Maksudnya apa? Suami keluar cek rezeki. Abang, kalau abang bulan ni buat overtime lebih sikit lah bang. Apalah, mana cukup duit abang? Jangan push macam tu. Kemudian jaga harta benda di rumah tu sebagai amanah yang kita kena jaga sebagai orang perempuan. Manakala suami pula jadi pemimpin keluarga, buat keputusan-keputusan penting, memberi nafkah dan pastikan kewangan keluarga dapat diuruskan dengan baik. Kadang-kadang orang lelaki ada satu kisah ni, lelaki ni bagi duit gaji dia semua bagi kat isteri dia. Nah, ni semua duit gaji abang. Setiap hari dia minta duit belanja. Nak duit belanja hari ni? Bagi. Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki, okey ke tak okey je? Saya tanya. Orang perempuan jawab okey, lelaki jawab tak okey. Sebenarnya mana-mana pun okey. Kalau dah itu keselesaan suami dan isteri berkenaan, teruskan. Sebab kadang suami kata, awak tolong pegang gaji saya semua pegang. Pandai-pandailah awak uruskan. Sebab saya ni kalau pegang habis duit ni kan. Habis semua saya nak tukar kan. Habis semua saya nak beli kan. Macam tu kan. Jadi isteri dia yang kontrol. Boleh tak bagi abang duit lebih sikit? Kenapa lah? Abang ini nak kena bayar duit apa ni lah. Oh ya ke? Okey. Ini keluarkan. Apa tu ada yang cakap takut bini tu kan. Bukan takut bini. Bukan. Tapi bini menakutkan. Adalah dalam hal tu bukan isu takut bini, itu isu persetujuan bersama. Kadang-kadang ada isteri yang push sikit, kebetulan abang duit abang bagi saya jaga, abang tu kalau kan habis duit tu kan, elah bagi isteri jaga, tak apa kan, tak apa sebenarnya kan. Dan seorang isteri juga jangan pula sawan-sawan suami, bang duit abang tu macam ni, abang jangan bagi mak abang macam ni, jangan. Kita cakap tu menasihat boleh, menasihat bagi pandangan, bang abang kalau bagi duit kat mak tu bagilah lebih sikit, macam sikit sangat abang bagi kat mak, contoh. Baik untuk menantu dia, nampak tak? Betul. Kemudian menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anaknya. Suami pun kena didik isteri. Dia tadi isteri didik anak, suami kena didik isteri dan anak-anak. Itu sebab memberi nafkah pada suami, memberi nafkah pada isteri dan anak-anak ni nafkah zahir dan batin. Batin ni tidak hanya tertakluk yang atas katil saja, termasuk juga memberi didikan agama, itu juga adalah nafkah batin. So kalau suami rasa-rasa tak mampu nak didik isteri mendapat didikan agama dengan baik, maka usahlah melarang isteri untuk pergi ke kuliah-kuliah, nak pergi belajar agama. Jangan halang, galakkan. Kau dah ada kuliah 2 hari, tak apa, siap abang hantar. Suami siap hantar lagi. Nanti dah habis beritahu tu, abang tunggu kat kedai tu. Kan. Abang join lah sekali. Abang bukan tak nak join, tapi sekarang ni faktor keselamatan kan. Suami dia macam-macam lah alasan dia kan. Kan kalau jadi apa-apa kan, at least abang backup daripada luar. Macam tu. Aduh, lelaki bagi alasan. Tapi makna macam tu. Jangan halang isteri nak belajar agama. Ni dah lah tak ajar, tak bagi pula isteri pergi. Kau tak apa-apa kau belajar dengan ustazah tu kan. Ayat dia kan, tak. Tapi kita kena bagi. Kemudian saling memahami dan menutupkan kekurangan. Ni saya cerita tadi, faham suami dan tutup kekurangan, jangan cerita ke orang. Nabi kata seorang perempuan nak masuk syurga cukup senang, jaga 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, dan taat perintah suami. Nabi kata kalau jaga ke-4 ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu? Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk syurga untung. Semua ni aku ni, termasuk yang bercakap. Betul. Sebab tanggungjawab dia besar. Itu sebab orang perempuan taat. Tetapi bila Nabi menziarahi, Nabi melawat, Nabi tengok tinjau dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka, Nabi nampak dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi tengok dalam neraka ramai orang. Oh tahu ya, saya ingat tak tahu tadi, tahu. Macam tu kan, okey tu kan. Jangan degil-degil lagi dah. Taat perintah suami.
Nombor satu, solat, puasa, biasa perempuan tak ada masalah. Tapi tang jaga maruah diri, maruah suami. Apa maksud jaga maruah diri? Keluar pakaian, jaga maruah diri. Orang lelaki dayus bukan hanya takut ke isteri dia, tapi dayus tu bila membenarkan isterinya berpakaian yang tidak sopan, dan dia dengan meredakan pula perbuatan itu, itulah dayus yang sebenar-benarnya. Biar isteri bercampur dengan lelaki lain dan tak rasa apa-apa, tu dayus. Bercampur tanpa dengan bebas, dia jagalah. Bertepuk tampar, berkaraoke dia sama dengan jantan tu. Jangan, ya. Kena tegur isteri. Tu penting, ingat. Macam-macam lah, ya. Jadi mana kata tu, jaga maruah diri, pakaian elok-elok. Kadang-kadang ya Allahu Akbar, dengan anak sama, mak anak sama, pergi pasar malam, baju ketat dekat dada ada tulisan, apa tu bernyala-nyala lah, ada manik-manik kat baju. Kita yang lelaki ni dah bersilau-silau tu terpaksa lah baca. Apa tulisan tu? Rupanya dia tulis apa tengok-tengok. Keperannya Allahu Akbar, menjeling lah. Dia kata kat belakang ada tulis, kalau nak cakap la ilaha illallah. Kita pun tanya, dik, mana kau dapat baju ni dik? Pasar malam banyak, mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Pakaian tu jaga. Kadang-kadang betul dia pakai baju kurung, tapi ngam-ngam kating badan. Alah, melentik-lentik jalan raya seni. Yang lelaki ni Allah hilang surah imam ni. Jaga maruah diri dan jaga juga maruah suami. Orang kutuk suami kita, pertahankan. Aku tengok lelaki kau macam tak kerja, memang dia tak kerja kat rumah duduk. InsyaAllah dia kerja, cuma dia banyak buat kerja part time lah. Siang memang dia tidur, malam dia kerja. Akak doa lah sesama biar dapat kerja tetap. Oh ya ke? Yelah, insyaAllah. Macam tu. Ini dia lah sama naik dengan orang tu. Kau tengok laki kau tak kerja di rumah, mati lagi baik tu. Macam mana jadi isteri macam tu? Jangan cover suami. Kadang suami tu rezeki dia bukan dia tak cuba, dia dah cuba tapi tak ada kerja. Kadang-kadang walaupun dia tak bekerja, kita je bekerja, dia menjalankan tanggungjawab sebagai sumi rumah dengan cukup baik. Bukan suri tau, sebab suami sumi rumah. Dia kemah rumah, dia basuh kain, basuh pinggan, dia masak. Okey lah kan? Macam tu, ya. Dan yang keempat, taat perintah suami. Orang perempuan nak masuk syurga senang, taat. Benda-benda baik taat aja. Faham ya? Benda-benda baik taat ya. Jangan banyak cerita, jangan banyak soal. Okey je cakap. Kalau benda baik, ya, suruh sign kan? Tak, sebab suami nak transfer tanah tu nama kita. Cuba jangan sangka buruk. La ilaha illallah. Cepat betul. Cepat betul nak melenting. Saya ni niat saya insya-Allah. Kadang surau ni takkanlah cakap niat tak baik kan. Macam itulah. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ni pasti akan ada kekurangan ataupun cacatnya, tetapi kita kena faham manusia pun macam tu. Suami pun ada kekurangan. Isteri pun ada kekurangan. Tu sebab kita kahwin. Bila kahwin, suami akan memperlengkapkan kekurangan isteri itu. Isteri pula memperlengkapkan kekurangan suami. Dulu suami kelang kabut pergi kerja, sekarang suami bajunya dah siap gosok kan? Macam saya dulu lain. Waktu saya bekerja dululah. Dulu bekerja, dulu masa jadi pengarah, saya gosok baju saya sendiri. Baju kemeja saya memang saya gosok sendiri. Isnin sampai Jumaat siap. Dengan satu syarat, jangan kau suruh aku gosok baju kau. Saya memang cukup jaga. Saya punya side baju seluar memang saya jaga sendiri. Tapi sekarang dah tak sampai dah tuan-tuan. Semua hantar dekat Mr. Dob kan? Dobi dah siap gosok, dah siap apa. Terlampau banyak baju pakai sekarang, tahulah kan? Jadi begitu juga dalam keluarga ni kena mengatur nilai-nilai yang sesuai. Apa dia nilai yang paling sesuai? Paling penting penilaian yang kita nak kena terapkan adalah akhlak dan adab dalam rumah tangga. Kono aja. Kata Imam Malik, biar ilmu tak tinggi tapi jangan tak ada adab. Tu dia.
Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Tu yang tadi saya comeh nak ceramah tadi, saya tanya, tahu mula je ko? Jalan dia. Okeylah, saya pun mula. Biasanya adalah pemudah cara, dengan ini dipersilakan. At least ada lah. Masuk rumah orang tu bercakap, ya, takut kan, macam tu. Tapi dah dia suruh tadi, jalannya, okey, baru saya mula. Macam tu lah kan. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu kan. Jadi macam tu lah. Jadi kita ni macam tu, ajar anak-anak kita, lalu depan orang tua menunduk kan, menunduk. Jadi orang bila cakap lah, baiknya tengok anak kau ni, tapi jangan sound lah baik, tak ada ni dah ada bapak pula kan. Jangan ya? Kemudian salam cium tangan. Betul, salam cium tangan guru. Saya pergi rumah, saya pergi dekat pondok Ustaz ni, Kompleks Tarbiyah Ustaz Jafri Al-Mahmudi kan. Bila salam anak-anak murid dia, semua salam saya ni, tangan macam ni, cup cap ni, tiga tu tap ni, tap rumah. Bau lepas tu jangan cakap lah kan. Tak ada lah, tapi cup macam tu lah dia. Pergi dekat pondok ni, dekat pusat pengajian dekat Ustaz Muhammad James, nak jalan berebut budak tu nak capai selipar saya, nak sarung kat kaki. Allahu Akbar, segan ni pula. Macam tu lah kan, hormat pada guru kan, adab tu adab. Biar tak ada ilmu, tapi jangan tak ada adab. Maksudnya ilmu sikit bukan kata tak ada untuk ilmu, lagi tinggi ilmu patut lagi tinggi adab. Anak murid kepada Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata apa? Aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Bayangkan tu, makna penting tak adab, penting. Tu sebab Imam Minang tak kira lah mana, dia KL ke, dia Kajang ke, Sungai Kantan ke, datang adab itu bawa tepak sirih. Tepak sirih tu, apa maksud tepak sirih tu? Sekapur sirih, seulas pinang, barulah boleh buka cerita bila letak tu. Macam tu lah adab. Assalamualaikum, salam. Hajat kami ni nanti dulu, kata tuan rumah. Yang bercakap ni siapa? Perkenal diri dulu. Baik. Imam Minang tu sebab biasanya dia bawa dah wakil tok lembaga dia tu, dah standby kat setiap kampung tu, dah ada dah tok ketua tukang runding tu dah ada. Ni nak tanya sikit ni, arwah abah saya dulu jadi juru cakap. Orang tanya dia, hantarannya berapa? Sudah, arwah abah saya cakap, tak ada lah orang tu beritahu berapa. Tapi kita tak boleh jawab, minta maaf lah, saya tak tahu, tak boleh jawab macam tu. Dia, ya arwah abah saya kata apa, macam ni lah, saya ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan, disuruh datang, disuruh balik, disuruh makan, disuruh minum. Makna apa? Dia tak tahu. Tu maksud tu kata dia tu. Oh ya kau macam tu tak apalah, kita runding lah kemudian. Maknanya runding kemudian, itu lagi selamat. Kadang bincang masa tu, macam ni lah, 20,000 sudah, monong pengantin, 60,000 kata lah. Contoh lah kan, runding kemudian. Macam lah tuan-tuan ya. Jadi apa-apa pun ada 5 kunci sebelum saya apa? Ada 5 kunci keluarga bahagia. Yang pertama, kunci rumah. Maksud kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem kekeluargaan Islam. Kedua, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi pesan. Tak kisah apa kerja sekalipun. Itu sebab ada orang kerja biasa-biasa tapi rumah tangga bahagia, anak-anak pandai. Itu maksudnya rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta. Pastikan hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun pagi, hala tuju dah kejut dah. Abang bangun bang, kita subuh sesama. Abang bangun. Kalau macam tu cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kan? Jadi suami pun tanya, kau mengejut ke mengajak ni? Jadi makna kata kejut pagi-pagi, semayang subuh berjemaah. Nampak? Itu pun kunci keluarga bahagia. Sebab nak bezakan rumah tangga kita dengan kuburan, kata Nabi. Bila kita semayang kan kita baca ayat Quran, bukannya kita menyanyi, kita baca ayat Quran.
Allahu Akbar. Isteri kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Kan? Semayang, bacaan, melantunkan. Masa tu suami jadi imam, anak kat belakang, isteri-isteri belakang sekali. Contohlah, kalau ramai, kalau seorang-seorang lah, jangan marah lu, sabar, tengok keadaan ya. Semayang sama-sama, semayang sama-sama, tidur sama-sama. Ni dah tua mula halau laki tidur luar, nyebuk. Dia sepak orang tua tu, kesian dia tidur kat ruang tamu. Dah lah tak ada toto, selimut pun tak ada. Tarik kain ihram mau balik umrah, selubung putih macam jenazah. La ilaha illallah, sian betul. Yang ketiga, makan sama-sama. Tu pun kunci keluarga bahagia, makan sama-sama. Sibuk macam mana pun orang dulu-dulu, malam mesti makan sama. Makan sama. Makanlah sama-sama. Macam penceramah susah, dia makan sama-sama dengan JK surau. Nak baik macam mana? Tu pun kalau ada makan, kan? Ada kan makan malam ni? Ada. Kalau ada makruh camah lelamun, macam tu kan. Makan sama-sama. Suapkan anak, ambil cubit ayam letak dalam pinggan anak, cubit ikan letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Suapkan isteri, abang nak ayam tu sikit, dia pun suap. Nah, abang tu telinga tu, dia dah tak nampak lah, telinga suap lah, abang senyap lah, ambil senyap. Tak apa, mesra. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, start motor, kunci pintu, naik motor round 1 kajang daripada Sungai Kantan sampai ke KPJ, bawa sampai ke Semuanya, pusing balik, lalu ya dekat depan apa ni, Prescott. Ada ke hotel Prescott? Ada ni. Tap bocor pula. La ilaha illallah. Kau turun. Bini turun. Awak lah tak cek ni. Awak lah berat lebih muatan. Dah marah habis dia balik. Jalan tutang jalan tutang. Tolak motor tap. Nak kau lap tengah malam. Tap sampai kat Sungai Kantan ni, orang jiran nampak semua tutup tingkap. Tutup. Takut. Esok tu orang tanya lelaki, malam tadi kau tolak motor tu. Kenapa? Kau jago-jago. Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Dia jalan macam mana, rambut kombang, pegang helmet, pegang tudung macam mana. Dia dah pengumuman dah kan. Itu bini aku dia tu. Itulah ya. Okey, tu kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Nak dapat syurga, kena rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, ibadah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Tu kita kunci spare ni. Kunci spare ni suami, isteri, anak-anak semua ada kunci masing-masing. Mainkanlah peranan masing-masing. Ya. Jadi insya-Allah saya doakan yang hadir malam ni mudah-mudahan akan beroleh keberkatan dan kerahmatan dalam keluarga. Saya doakan anak-anak ni jadi penyejuk mata, kan, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kepada kedua ibu bapanya. Anak ni kalau baiklah, yang perempuan kan sejuk apa? Sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong tau. Kau fikir kau yang ada perut kan. Sejuk hati tengok anak berjaya. Sejuk hati tengok anak hafaz Quran. Sejuk hati tengok anak ni jadi akhlak yang baik. Kadang-kadang dia belajar tak tinggi tau. Anak kita belajar tak tinggi, jangan kita kutuk dia. Doakan. Rupa-rupanya bila kita sakit, dia yang bela kita. Kita dah stroke ni, cakap pun dah tak jelas dah. Ayolah mak, faham dia. Ayolah mak nak apa? Jambu batu. Ayolah kat langat tu sadap dia kata.
dengan asam sekali. Banyak kan tak faham dia. Dia je seorang faham. Mana yang lawyer, engineer tak faham kan. Itu contoh lah kan. Saya ni memang contoh, saya melampau sikit, tapi itulah maksud dia ya. Jadi saya faham dah signal-signal tu, saya faham ya, insya-Allah. Banyak lagi saya nak sampaikan, jadi tak sempat, jadi kita kena panggil